Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Hari ni hari Rabu, Abang nak sampaikan beberapa lagi cerita. Pada awalnya, masa Abang baca tajuk cerita kali ni, Abang rasa macam ceritanya biasa-biasa je. Rasa macam, iyalah cerita tentang himpap-himpap ni, Abang rasa macam banyak kali Abang ceritakan. Tapi abang tak sangka bila abang mendalami cerita ni, lain macam ceritanya. Ada yang kelakar, ada yang seram. Jadi hari ni abang nak sampaikan satu lagi cerita, beberapa lagi cerita daripada email-email yang dihantar, WhatsApp-WhatsApp yang dihantar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, umur yang diberkati. Dan marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita dan juga untuk semua umat manusia. Tapi tak boleh nak yang baca panjang-panjang, nanti panjang pula abang punya video. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Salah, abang mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Atan, berlaku dekat Batu Cave. Kalau tak silap abang, dekat Taman Batu Muda. Jadi ceritanya, Atan ni daripada kecil lagi, dia memang dah suka pergi ke surau, pergi berjumpa dengan pakcik-pakcik, semayang berjemaah sama-sama. Kadang-kadang kalau ada kenduri dekat surau pun dia join sekali. Dengan kata lain, seluruh orang surau tu, baik daripada imam sampailah ke jemaah-jemaah, memang kenal dengan Atan. Disebabkan Atan ni memang orangnya rajin pergi ke surau, dia berjumpalah dengan beberapa orang kawan yang memang sama minatnya untuk pergi mengimarahkan surau ni, tempat semayang ni. Jadi dia kata pada satu hari tahun 1992 dia diperkenalkan, imam yang kenalkan dia, Tok Imam tu cakap, Atan dan kawan-kawan mari Tok kenalkan dengan seorang ni. Seorang ni adalah cikgu mengaji Quran. Jadi sejak daripada umur 12 tahun dia kata, dia diperkenal dengan cikgu tu dan dia belajar semua tentang ilmu-ilmu membaca Al-Quran. Ya tajwidnya, bacaannya, sebutannya biarkan memang cantik supaya nanti mengikut kata imam mudah di kemudian hari. Bagus imam yang macam tu. Jadi dia kata itu adalah satu kelebihan. Dia kata dia tak pernah rasa boring, tak pernah rasa perasaan tu berat sangat nak belajar tentang agama. Dia seronok lagi. Lagi-lagi pula cikgu tu kalau memberi tunjuk ajar, ada kala karang, ada kala kelakar. Jadi sebagai seorang budak yang berumur 12 tahun bersama kawan-kawan, dia rasa benda tu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Daripada umur 12 tahun sampailah ke umur 15 tahun, dia datang tiap-tiap petang sebelum masuk maghrib dan mengaji, dan selepas isyak pun mengaji lagi untuk memperbetulkan, perbaiki bacaan. Jadi dia kata daripada 12, 13, 14, 15, 3 tahun dia belajar tentang belajar mengaji Quran. Jadi dia kata bila dah umur 15 tahun tu, pada satu hari yang si cikgu ni tadi, cikgu yang belajar agama ni, dia memuji semua anak murid dia. Dia kata anak-anak murid dia ni memang bagus, bacaan semua dah tepat. Jadi dia kata, nak tak kalau cikgu perkenalkan dengan seorang ustaz? Jadi ada di kalangan Atan, kawan-kawan dia tanya, kita nak kena belajar apa? Berzanziju pula ke belajar taranum ke apa? Oh tak, cikgu tu cakap, cikgu nak perkenalkan korang dengan seorang ustaz yang dia ni adalah pakar dalam ilmu perubatan Islam. Disebabkan korang ni semua dah tahu macam mana nak baca dengan betul, lebih elok korang gunakan ilmu ini untuk perubatan Islam. Sebab tak ramai anak muda yang boleh buat perubatan Islam dengan baik. Maksud perubatan Islam ni, nama bahasa lainnya halau jin lah. Keluarkan benda-benda yang tak senonoh daripada badan, buat pagar-pagar rumah macam tu lah kan. Nak suruh abang pagar rumah pakai besi boleh lah. Bacaan abang dulu yang huru-hara. Okey, sambung. Jadi bila dengar macam tu, Atan kata dia daripada kecil dulu memang dia kagum dengan orang-orang yang boleh buat bacaan-bacaan ruqyah.
perubatan Islam, dan dia dengan kawan-kawan dia terus setuju nak belajar dengan ustaz tu. Pada hari yang ditetapkan, umur 15 tahun, Atan dengan kawan-kawan dia pun pergilah dibawa berjumpa dengan ustaz. Ustaz tu cakap boleh belajar dengan dia, tapi selain daripada bacaan kamu semua kena tepat, kamu kena mengamalkan beberapa zikir, yang mana zikir ni memang ada dalam Quran dan beberapa surah tertentu sesuai dengan perubatan Islam. Bila dengar macam tu, dia orang pun rasa seronok lah, ilmu baru nak dapat. Lepas ni bolehlah kita keluarkan jin, kita keluar dengki jin. Banyaklah budak-budak umur 15 tahun dia punya cara kan. Jadi sejak daripada tu, dia dengan kawan-kawan dia pun belajarlah ilmu dengan ustaz ni tadi. Mula-mula dia kata paling susah adalah nak mengingati surah-surah tertentu untuk buat dalam proses meruqyah. Itu yang paling susah. Yang kedua, terlalu banyak zikir yang dia kena hafal dan dia kena ingat, sebab setiap zikir ada fungsi-fungsinya. Bukan untuk ada yang untuk membakar, ada yang untuk menghalau, tapi disebabkan tu dia pun rasa bersungguh-sungguh nak belajar. Di akhir pembelajaran tu, ustaz tu beritahu, ni anak-anak murid ni dah habis ni, dia kata, tapi di kalangan anak-anak murid ada seorang je, dia kata, yang bacaannya tepat dan boleh jadi perubatan Islam yang bagus dalam masa yang singkat sekarang ni, kata. Jadi yang kawan-kawan ni terteka-teka lah, si Atan ni pun terteka-teka lah, kan siapa pula di antara kita semua ni masuk belajar datang sama-sama, tapi macam mana pula ada seorang yang lebih kelebihannya. Jadi dia orang pun tanya, siapalah ustaz orangnya? Ustaz tu pun tunjuk, anda lah orang ni. Rupanya dia tunjuk ke Atan. Atan waktu tu dia tak tahu nak rasa bangga ke nak rasa bersyukur, tapi dia rasa dua-dua lah. Dia kata macam, okey, dia dah boleh jadi ahli perubatan Islam pada umur 15 tahun. Itu satu pencapaian yang bagus, bacaan yang betul, dah hafal banyak surah dan juga zikir. Jadi ustaz tu cakap untuk ujian pertama, saya akan bawa Atan pergi berubat. Saya nak suruh Atan keluarkan seekor jin daripada badan seorang pesakit. Jadi mula-mula Atan fikirkan benda tu macam dalam filem tau. Dalam filem orang baca Allahu Akbar gitu, tu terkeluar api, dia ingat macam tu lah awal-awalnya. Yelah umur 15 tahun, tapi bila sampai dekat situasi, waktu tu ustaz ada tak? Ustaz pergi dengan Atan. Bila sampai dekat situasi, tak seperti yang dibayangkan. Ada dekat depan dia adalah seorang pakcik, atuk lah, berumur 70 tahun lebih kurang, nak ke 80 tahun, terbaring tak boleh nak buat apa-apa. Jadi keluarganya dah pun menghubungi si ustaz, minta ustaz ruqyah-ruqyahkan, dan ustaz serahkan tugas ruqyah tu pada Atan. Waktu tu Atan dah rasa Allahu Akbar, macam mana nak buat ni? Tak apalah, dia kata. Jadi dia pun pergilah dekat pakcik tu pun, dia pun bacalah surah-surah ataupun zikir-zikir yang dia tahu. Sebenarnya bukan pakcik atuk, sebenarnya atuk tu memang dah tak boleh bangun, tapi selepas Atan baca zikir dan ruqyah, atuk tu bangun, dia bersilat. Mujurlah dia, waktu dia tumbuk tu, Atan sempat mengelak. Waktu tu dalam otak dia, aku belajar zikir, aku tak belajar silat, macam mana aku nak buat ni? Tapi ustaz tu cakap, relax, tenang, dia yang bersilat tu adalah makhluk dalam badan dia, bukan atuk ni. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia mesti ada lebih cerdik, lebih cergas daripada dia. Jadi dia peganglah kata-kata ustaz tu. Okey, dia berhadapan dengan atuk tu. Belum sempat apa-apa, atuk tu dah cedok perut dia, dah mengelumpur dia dekat situ, sakit je tak boleh nak cakap. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Sambil tu mulut dia berkumat kamit, memang terus buat bacaan ni. Jadi dia bangun balik. Kali ketiga, atuk tu nak terajang dia sempat elak. Entahlah dia kata mana datang idea tu, mungkin sebab dia muda kan, dia tahu ilmu bertumbuk je, ilmu ruqyah ni, ilmu bersilat ni dia tak tahu. Bila atuk tu tendang, ya biasalah, bukan atuk yang tendang, yang tendang makhluk dekat dalam badan atuk tu kan. Jadi gerakannya agak lambat, slow motion, dan boleh dijangka. Jadi bila atuk tu tendang, dia ambil kaki atuk tu, dia hempap, dia lipat kaki atuk tu, lepas tu dia jatuhkan atuk tu. Bayangkan atuk umur 80, dia jatuhkan atuk tu dah terlepuk dekat lantai, dia perhimpak badan atuk tu. Lepas tu dia baca ruqyah, dia baca apa yang ustaz ajar, zikir-zikir. Lepas tu dia ambil tangan dia daripada kepala atuk tu, dia tarik, rasa macam benda tu berat keluar daripada badan atuk tu. Dan selepas tu atuk tu ada matilah aku. Memang kena smackdown.
Memang bersyukur je lah. Tapi atuk tu selamat. Benda tu pun keluar daripada badan atuk tu. Jadi pada waktu tu Atan kata, aku ada kelebihan yang luar biasa. Aku boleh meruqyah orang. Okey, cakap dengan Ustaz. Next time Ustaz, kalau ada apa-apa nak keluarkan jin ke apa benda ke, Ustaz panggil saya. Saya nak menimba pengalaman. Jadi Ustaz kata, satu je yang kau kena ingat. Dia kata, Atan, setiap kali berhadapan dengan makhluk alam sebelah, selalunya malam dia akan datang tuntut keadilan. Tuntut, maksudnya dia akan datang mengacau kamu. Kenapa dia datang waktu malam, Ustaz? Ustaz kata malamlah waktu dia betul-betul cergas. Dia bertenaga. Dan waktu siang berbanding waktu siang, malam tu lebih hebat, dia kata. Jadi waktu tu kejadian tu petang kan. Jadi dah habis-habis tu Atan ni pun balik. Bila dia balik rumah tu, dia ceritalah semuanya dengan mak bapak dia. Mak bapak dia yakin dengan apa yang kelebihan yang diberi pada Atan. Atan pun kata dia okey je, tak ada masalah. Jadi dia kata pada malam tu dia pun tidur dengan tak ada rasa perasaan apa-apa, baca selawat Nabi sebelum tidur, relax-relax. Sedang-sedang dia baring nak melayan-layan perasaan, entah macam mana tiba-tiba dia rasa satu badan dia tak boleh bergerak. Waktu tu dia kata dia cuba untuk memaling-malingkan badan. Tapi dia waktu dia nak palingkan badan, baru dia perasan seluruh badan dia seolah-olah kena kunci. Dia dah kata kenapa pula ni badan dia tak boleh bergerak ni. Waktu tu dia ingatkan itu adalah penyakit stroke ke apa benda ke, tak ada kaitan dengan makhluk alam sebelah kan. Dan tiba-tiba dia dengar dekat telinga dia ada orang gelak. Tapi dia gelak tu jauh sangat. Macam bukan sebelah telinga. Disebabkan dia tak boleh gerak tu, dia cuba untuk melawan. Disebabkan dia melawan tu memang kudrat dia betul-betul habis. Gelakan tu yang daripada tadi je bunyinya slow, lama kelamaan gelak tu makin kuat dan betul-betul kuat sampai rasa macam dekat cuping telinga dia. Macam gelak tu seolah-olah menggelakkan dia, mengejek-ngejek dia. Mujur pada waktu tu keadaan bilik terang, dia belum lagi tutup lampu. Jadi dia tengok dekat belah kanan, sebab bunyi orang gelak tu daripada kanan. Dia tengok kanan tak ada apa-apa, tapi gelakan dia memang kuat betul. Dan dia fokus untuk dia bergerak. Waktu tu dia tak ingat Allahu Akbar, dia tak ingat, dia kata dia tak ingat. Jadi dia cuba untuk bergerak ni, waktu dia tengah betul-betul berusaha, tiba-tiba dia rasa kedua belah kaki dia dipegang. Ada macam sesuatu yang pegang. Dan dia perhatikan yang memegang tu adalah dua pasang tangan warna hitam. Dan selepas 2-3 minit muncullah satu makhluk dekat kaki dia, hujung kaki dia. Makhluk tu mukanya bulat macam bola, bahu dia panjang, macam keadaannya kita pakai baju Power Rangers yang panjang tu, baju jubah Power Rangers yang panjang tu. Lepas tu badan dia warna hitam, muka warna hitam, tangan dia agak besar, dan dialah yang memegang kaki Atan sambil gelakkan Atan. Waktu tu Atan dah tahu dia berhadapan dengan makhluk alam sebelah. Dia perlu buat sesuatu, dia perlu baca zikir, perlu baca surah-surah. Tapi tak ada satu zikir dengan surah pun terlintas dekat kepala dia. Dia cuba ingat, tak boleh ingat. Dia cuba nak sebut Allahu Akbar, tak boleh sebut. Dah lah tak boleh ingat, tak boleh sebut. Apa yang dia nak buat ni? Dia cuba cari idea macam mana dia nak gerakkan badan. Tiba-tiba dia kata, benda yang pertama dia perlu buat adalah lembutkan lidah dia. Apa perkataan yang senang dia nak lembutkan lidah? Pop. Tiba-tiba dia teringat satu perkataan yang boleh dibuatkan dia lembutkan lidah. Dia jerit perkataan tu sekuat-kuatnya, barulah lidah dia daripada yang tadi keluh boleh bergerak semula. Dan waktu dia jerit perkataan tu, benda tu gelak macam nak mati. Siap goyang-goyangkan badan. Tahu tak perkataan apa yang dia jerit? P-A-N-T-A-T. Abang tak boleh nak sebut, tak baik untuk budak-budak. Itu yang dia jerit kuat-kuat. Tat lah. Bila dah lidah tu dah lembut, barulah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia sebut perkataan tu, benda tu kan gelak kan, sebab kenapa lah kau sebut perkataan tu, macam itulah lebih kurang kan. Jadi selepas dah lembut lidah tu, tengok benda tu dah gelak-gelak kegirangan, waktu itulah terlintas dia nak baca apa, Allahu Akbar, semua dia terlintas. Bukanlah disebabkan disebut perkataan tu semuanya terlintas, tak, itu adalah ikhtiar. Dia tak ingat nak cakap apa lagi. Kita ambil positif okay. Jadi bila dia dah baca Allahu Akbar, bila dah baca surah-surah, barulah benda tu hilang dalam keadaan menyerap ke dalam dinding. Hilang macam tu aja.
Lega dia kata. Bila benda tu hilang, barulah dia boleh bangun. Bila dah bangun tu, dia rasa berpeluh-peluh. Dan sepanjang malam dia baca zikir selawat Nabi. Sampailah dia tertidur. Besok pagi dia telefon yang ustaz tadi tu. Dia beritahu dekat ustaz yang dia kena macam tu malam tadi. Lepas tu tak cakap, baca tak surah-surah. Saya tak ingat tak ustaz surah apa. Saya ingat perkataan PANTAT je ustaz. Waktu ustaz macam astaghfirullahalazim, aku ajar lain-lainnya aku sebutnya. Tak apalah, dia kata ini adalah pengajaran. Betul tak saya kata benda tu akan datang waktu malam, dia nak kacau kamu. Tapi lain-lain kali bolehlah saya akan bawa kamu untuk pergi ke berubat-ubat lain, keluar-keluarkan jin. Waktu tu sebenarnya dalam telefon tu dia nak cakap dengan ustaz tu, ustaz lain kali saya tak nak ikut lah ustaz. Saya rasa saya macam tak mampu nak cakap macam tu. Tapi ustaz dah cakap, untuk lain kali saya nak bawa awak untuk tambahkan pengetahuan. Tapi tak boleh nak tolak permintaan ustaz tu. Atan pun fikir setiap kali dia pergi berjumpa dengan orang yang nak mengubat, dia tak akan cuba-cuba keluarkan makhluk alam sebelah tu daripada badan pesakit. Paling tinggi dia akan baca ruqyah, dia akan baca selawat supaya benda dalam tu rasa panas dan terkeluar sendiri. Itu je. Tapi dia kata sekarang ni bila dah tahun 92, umur lebih kurang bayar abang lah rasanya Atan ni. Jadi dia kata sejak daripada tu dia ikut hanya untuk baca ruqyah, dan lama-kelamaan dia pun dah lupa bacaan-bacaan tu, sebab benda tu kan perlu diamalkan kan. Kes ni berlaku pada tahun 2022 dekat Pulau Pinang. Lokasi sebenar adalah dekat satu apartmen mewah, residen. Dipanggil residen mewah kan. Dekat jalan dekat-dekat dengan rumah Piramli. Dia kata macam tu. Cerita ni disampaikan oleh seseorang yang bernama Bob. Dia kata dia waktu tu tiba-tiba satu hari dapat panggilan telefon. Dapat panggilan telefon pula daripada kawan baik dia, Ramli. Tu dia tanyalah, Ramli kenapa pula kau telefon hari ni? Dia ni semua kat KL ni, kat Kuala Lumpur. Ramli pun cakap lah, aku ni sebenarnya nak masuk pertandingan menyanyi tiru suara Piramli dekat Pulau Pinang. Boleh tak kau temankan aku? Jadi bila permintaan daripada kawan baik macam tu, susah nak tolak, kata Bob. Jadi dia beritahu dekat bini dia, yang dia nak teman Ramli. Bini dia pun kenal Ramli. Jadi bila dah berbincang, dia orang pun bercadang nak pergi bertiga. Ramli, Bob dengan Wan. Jadi pada hari yang ditetapkan tu, bersempena nak memberi semangat kepada kawan-kawan ini, diorang pun bertolak lah daripada Kuala Lumpur nak ke Pulau Pinang. Tapi dalam perjalanan diorang menyinggah dekat Kedah, dekat Alostar, lebih kurang ke Sungai Petani, lebih kurang tidur sekejap kat situ. Esok paginya barulah bertolak ke Pulau Pinang. Dalam perjalanan tu, Bob ni tanyalah dengan si Ramli dengan Wan, korang ni dah booking ke tidak rumah homestay ke apa-apa ke? Lepas tu Ramli cakap dia dah booking satu residen, rumah mewah 2 bilik, memang tip-top, harga murah, dekat-dekat dengan rumah Piramli. Jadi kita bila sampai kat sana, bila sampai dekat Pulau Pinang, kau teman aku menyanyi dulu. Habis-habis menyanyi, barulah kita ramai-ramai pergi, lebih kurang barulah kita ramai-ramai pergi ke homestay, kita check in kat situ. Okay. Jadi seperti yang dicadangkan, di planningkan. Planning bahasa Inggeris. Dia pun ramai-ramai lah pergi, sampailah Pulau Pinang. Kawan dia pun Ramli tu pun nyanyi-nyanyi lah lagu Piramli. Abang tak tahulah menang ke kalah, tapi dia masuk pertandingan tu lah. Pertandingan tu habis lebih kurang pukul 2 petang. Jadi lepas habis 2 petang, dia pun minum-minum, bersantai-santai. Dekat-dekat lah pukul 5 barulah dia orang semua pergi ke residen ni tadi, rumah homestay ni. Sampai dekat rumah homestay tu, dia tengok rumah tu ada 2 bilik, memang mewah. Setiap bilik ada katil queen, dan yang paling best, dekat ruang tamu ada katil queen disediakan. Ada TV, rumah fully aircon, memang cantik, balcony, tingkat tertinggi lah, tingkat 8 ke 18 lebih kurang macam tu. Dia kata okey lah, seronok, tampak cantik. Jadi macam mana apa planning kita? Okey, dia kata lepas maghrib nanti, lepas main maghrib, kita keluar daripada sini, aku nak pergi jumpa kawan aku, kata Bob. Boleh tak? Dia kata. Jadi kawan-kawan pun setujulah. Lepas jumpa kawan, kita pergi cari dekat Pasembok, dekat Padang Brown, ataupun Padang Kota. Abang cakap Padang Mak Sirat, dah ke Langkawi ni kan. Okey, Padang Kota. Okey, setuju. Jadi diorang pun baringlah rehat-rehat. Jadi Bob duduk dekat dalam bilik pertama, Ramli duduk bilik kedua, Wan pula duduk dekat ruang tamu punya katil. Itulah diorang pun berehat-rehat lah. Lepas semayang maghrib, Bob pun keluar daripada bilik. Macam mana dengan planning kita? Nak kita teruskan? Dia kata jom kita teruskan, tak ada masalah.
Tapi dia kata, sebelum kita keluar ni, aku nak pasang aircon seluruh, aircon yang ada dalam rumah ni kita jangan tutup. Jadi Bob kata, tak membazir ke dalam rumah ni memang mewah, nanti tuan rumah marah. Wan boleh cakap macam ni, kita bayar, kita dah bayar. Dia cakap bahasa Perak, Wan orang Perak. Kita dah bayar. Abang tak tahu macam mana slang dia. Dah bayar kita dah bayar yuk. Kita pasang je apa yang ada. Oh, kalau macam tu boleh tak aku nak pasang sesuatu, kata. Oh, boleh. Aku nak carilah pasang surah Al-Baqarah. Idea Bob tu sebenarnya untuk bagi rumah tu aman, tapi tak sangka selepas tu berlaku sesuatu yang menakutkan. Jadi diorang pun keluar daripada rumah dengan surah Al-Baqarah terpasang. Tapi Bob tak beritahu dekat kawan-kawan dia yang dia pasang surah Al-Baqarah. Yang si Ramli ingat dia pasangkan surah Al-Mulk ataupun surah-surah lain. Sebabnya surah Al-Baqarah memang surah yang sangat sinonim untuk pagar rumah. Yang abang pernah dengar. Jadi kalau rumah-rumah kosong, kita bacakan surah Al-Baqarah. Jadi itu adalah cara untuk membiarkan makhluk-makhluk yang ada dalam rumah tu keluar. Nak beritahu kami duduk situ. Jadi sebelum keluar dia pun pasang surah Al-Baqarah. Habis tu dia orang pun turunlah bawah, pergilah jumpa kawan. Dungdang lepas jumpa kawan, pergilah ke Padang Brown makan pasembok. Habis Padang Brown pergi Padang Kota, perkena pula makanan lain. Dah habis makan tu pukul 2 pagi. Waktu tu dia kata nak balik tu pukul 2 pagi baru dia orang nak balik. Bila dalam perjalanan tu, si Ramli ni baru teringat nak tanya dengan si Bob ni. Dia tanya, surah apa yang kau baca tadi? Yang kau pasang tadi? Aku pasang surah Al-Baqarah. Kita bayar. Dia kata, kita dah bayar. Wait. Yuk. Kita pasang aja. Ramli tepuk dahi lah. Kenapa pula yang kau pergi pasang surah Al-Baqarah? Kenapa pula? Dia kata, masalahnya kan bagus surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang berat. Dia selalunya digunakan untuk pagar rumah. Jadi takut orang yang ada dekat dalam rumah tu rasa terganggu dengan kita pasang surah Al-Baqarah. Jangan risau, terganggu pun semua dah keluar, kita halau dia. Jadi kita malam tu kita santai-santai je, kita tidur dengan aman. Bila sampai dekat rumah, masuk rumah, bacaan ayatul Al-Baqarah tu pun dah habis. Diorang tiba-tiba ketiga-tiganya rasa tak sedap, rasa meremak, rasa macam je, macam ada orang marah dekat dalam rumah tu. Jadi diorang pun pukul 2 pagi sampai rumah 2 lebih 2.30, diorang pun masuklah bilik masing-masing. Ramli masuk bilik, Bob masuk bilik, Wan tidur dekat ruang tamu. Lebih kurang pukul 3 pagi, entah macam mana, mungkin sebabkan keadaan cuacanya memang betul-betul sejuk, Bob ni keluar daripada bilik nak kencing. Jadi dia pun melintas dekat ruang tamu. Dia tengok Wan tak ada dekat ruang tamu, dekat katil. Jadi dalam fikiran dia mungkin Wan tidur dekat dalam bilik dengan Ramli. Okey, tak apalah, dia pun pergilah buang air. Sampai dia habis buang air tu, tiba-tiba tengah-tengah dia buang air tu, tiba-tiba dia dengar dekat telinga dia macam ada orang berbisik. Macam tu. Jadi dia macam, apa benda pula yang berbisik-bisik kat telinga dia? Rasa macam tak sedap. Jadi dia pun siap-siap beristinja semua, cebok lah kan. Dia pun pergilah masuk bilik, tariklah selimut. Waktu tu dia kata, entahlah sejuk sangat, tangan dia ni didepakan. Tangan dia letak kiri dengan kanan. Tiba-tiba, waktu tu, dia cuba nak gerakkan badan, dia tak boleh bergerak. Apa pula badan aku tak boleh bergerak ni? Tak ada yang tak kena ni. Dia cuba baca surah-surah yang tertentu. Dalam hati lah dia kata, kat mulut pun tak boleh sebut. Memang kelu gila lidah. Dia pun cuba baca dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ya Allah Tuhanku? Kenapa seluruh badan aku dah tak boleh gerak ni? Bob kata. Jadi tiba-tiba dalam keadaan huru-hara tu, dia rasa dekat tangan sebelah kanan dia ni macam ada dawai-dawai yang menyucuk-nyucuk. Jadi dengan keadaan memang begitu gigihnya, dia palingkan kepala dia ke arah kanan dan dia nampak dekat tangan dia ada helaian rambut warna hitam yang keras. Memang dia nampak benda tu rambut, bukan tali. Dan dia perhati betul-betul dalam keadaan bilik yang tak berapa nak terang tu, rambut tu berasal daripada mana? Rupanya dekat tepi katil dia ada seorang perempuan tengah duduk menyandar dekat katil dia. Menyandar kat katil, dan rambut belakang perempuan tu telah menghempap tangan si Bob. Itu yang Bob rasa dia punya kerasnya rambut tu macam dawai. Dan
pada masa yang sama benda tu menggerak-gerakkan kepalanya, menyebabkan rambut dia pun bergerak dan mencucuk-cucuk tangan si Bob. Waktu tu Bob cakap, apa benda pula kepala hitam ni, rambut panjang, la ilaha illallah. Jadi dia kata dia tak tahu, dia tak ada cara lain, dia perlu jerit ke apa benda, dengan kata lain sebut dekat lisan lidah ni Allahu Akbar, supaya benda tu kembali pulih seperti sedia kala. Gigihlah juga dia kata nak melembutkan lidah, tapi sebaik dia tak sebut PANTAT tadi kan. Ni orang lain punya cerita. Jadi dia cuba lagi gigit, akhirnya lidahnya lembut dan dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barulah benda tu semakin lama semakin menjauhi dan hilang dekat dalam dinding, dan rambut-rambut yang mencucuk-cucuk tu barulah rasa lega. Tangan dia rasa dia dah tak ada lagi benda mencucuk-cucuk, dan terus dia bangun daripada katil dan dia terus berlari dekat bilik sebelah. Dia tengok kawan dia tengah tidur berdua kat situ, dia kajut kawan dia, woi, kata aku dah kena dengki yang macam ni. Jadi waktu tu kawan dia kata, kita tak payah cerita malam ni, jom malam ni kita tidur satu bilik 3 orang, besok pagi baru kita cerita. Bila besok pagi dia cerita, rupanya kawan-kawan dia kata masa dia tidur dekat depan tu, dia dah rasa macam ada benda dekat dalam rumah tu, sebab kawan dia rasa macam ada kelibat-kelibat putih dekat dalam rumah tu waktu dia tidur dekat ruang tamu. Tu yang dia masuk dekat dalam bilik si Ramli, dia tidur dekat dalam bilik Ramli. Lepas tu yang si Bob ni ceritalah pengalaman dia. Jadi dia kata kesimpulan yang boleh dia orang dapat adalah, kalau pergi ke tempat yang kita tak pasti, baca surah Al-Baqarah, seolah-olah macam kita menghalau orang pula, makhluk yang tinggal dekat dalam tu. Dia akan terasa sakit hati, sakit badan, dan menyebabkan dia rasa macam dia perlu, benda tu akan menyebabkan memberi keburukan kepada kita lah. Cukuplah sekadar kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Takut-takut bacaan Al-Baqarah tu mengganggu makhluk dekat situ, dan dia kata itu adalah pengajarannya. Kisah seterusnya, abang nak sampaikan 5 kisah daripada Kamal. Kamal ni bukan nama sebenar. Dia cerita dekat abang 4 kisah, bukan 5, 4 kisah dia nak sampaikan, dan ini keempat-empatnya dialami oleh, bermula dengan adik perempuan dia, lepas tu dia, mak dia, lepas tu ayah dia. Dirangkumkan dalam satu cerita. Jadi abang dedikasikan cerita ni untuk Kamal, bukan nama sebenar. Cerita pertama ni adalah cerita tentang adik dia berlaku dekat Pulau Pinang sekali lagi. Pada waktu tu mereka semua ni bercuti dekat Pulau Pinang. Jadi cari jumpalah satu homestay. Homestay tu pula homestay yang bukan homestay yang duduk atas tanah. Jadi homestay macam apartment macam tu lah. Masuk-masuk dekat dalam homestay tu, dia kata pada awal-awalnya tak ada apa-apa masalah, sedap aja. Tapi bila dah lama-lama rasa macam ada yang tak kena dekat situ. Jadi bapak dia dengan mak dia pesan, kalau ada apa-apa ingat selawat Nabi, Allahu Akbar. Bilik homestay tu pula dia ada 2. Macam cerita tadi kan, tapi bukan tahu cerita orang lain. Homestay tu pula dia ada 2. Ada 2 bilik. Satu bilik mak bapak dia duduk. Yang satu lagi bilik adik perempuan dia duduk. Dan dia pula duduk dekat ruang tamu. Macam sama kan dengan keadaan homestay ni dengan cerita yang tadi. Bawa perasan? Okey. Jadi dia kata pada waktu tu, sepanjang dia orang dekat Pulau Pinang tu, dekat kawasan homestay tu, tak ada perkara yang pelik berlaku kecuali dialami oleh adik dia. Waktu tu dia kata diorang pun bercuti seronok aja, tak ada apa-apa masalah. Cuma pada malam terakhir mereka semua dekat situ, adik dia mengalami satu peristiwa pelik. Lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi, adik dia tiba-tiba sakit perut. Entahlah, mungkin sebelum tu makan pesembok banyak sangat ke, ataupun makan laksa padang kota banyak sangat pun, pukul 3 pagi mulalah sakit perut. Dia pun keluarlah daripada bilik nak pergi ke tandas. Tandas tu pula ada tingkap. Jadi waktu nak tengah membuang tu, dia kata, adik dia tengoklah ke arah tingkap. Dekat tingkap tu dia nampak macam mula-mula kosong je, tingkap tu okey je. Dia tengoklah, sebab gelap kan, luar pun gelap, maksudnya masih lagi dalam keadaan malam. Dia tengoklah tingkap tu kat luar. Tiba-tiba dia nampak dekat tingkap tu terjulur rambut dia. Nak keluar rambut. Daripada rambut tu pendek makin panjang. Dia kata, rambut siapa pula malam-malam ni duk terjulur pagi-pagi ni, dia kata. Kesian orang tu, mungkin rambut dia rasa gatal kutu ke apa ke, membuatkan dia rasa tak selesa sampaikan rambut menjulur-julur. Pergi dekat tingkap bilik air tempat aku buang air. Selang 2-3 minit lepas tu, bukannya rambut yang keluar pula kain panjang.
dah kain pula. Dia kata, dah rambut sudah, kain pun sudah. Dia pun dalam keadaan membuang tu tengok aja. Rambut tu tak bergerak lah dengan kain tu, diam je dekat situ. Lepas tu, selang 2-3 minit, rambut dengan kain tu bergerak ke kiri dengan kanan. Lain macam ni. Ini bukan rambut ni, dia kata. Ni bukan rambut orang ni, bukan kain orang ni. Ni mesti dalam sebelah. Cepat-cepat dia cebok. Lepas cebok dia keluar. Lepas dia keluar tu, dia dah mulalah rasa yang tak sedap hati. Dan dalam keadaan tak berapa nak sedap hati tu, tiba-tiba dia bunyi orang ketuk pintu bilik. Dong, dong, dong. Ya Allah, dia kata dalam tadi nampak rambut dengan kain. Ada pula orang ketuk pintu macam mana ni, macam mana ni, macam mana. Tapi dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba dia dengar satu suara yang memang dia tahu suara siapa. Rupanya yang ketuk pintu bilik dia tu adalah mak dia. Tanyalah, "Dek, kau okey tak, Dek? Kenapa mak dengar macam huru-hara je? Mak ada ni dekat luar ni nak minum," kata. Dia pun tak fikir panjang, buka pintu. Memang betul lah mak dia. Mak dia dengar lah anak dia macam huru-hara kan. Jangan harap pula hantu pula yang ada kat depan pintu tu. Itu adalah cerita pertama. Cerita yang kedua dialami oleh Kamal sendiri, berlaku pada tahun 2017 dekat hentian Sungai Buloh. Pada waktu tu mereka semua satu keluarga berserta dengan saudara mara dan sahabat andai taklah saudara mara ramai-ramai bercuti dekat Melaka. Habis bercuti kat Melaka, dia pun patahlah balik. Nak balik ke rumah dia orang dekat Perak kalau tak silap abang ni. Jadi dalam perjalanan tu masing-masing lapar, nak solat, dia orang pun bercadang nak singgah dekat hentian Sungai Buloh. Pada waktu tu Kamal kata dia tiba-tiba rasa macam tak sedap badan. Tak tahulah kenapa macam nak demam-demam lah dia kata. Jadi dia cakap dengan bapak dengan mak dia, dia tak nak ikut semua orang pergi makan, dia nak tidur dekat dalam kereta. Mak dan bapak dia kata okey lah, tak ada apa-apa. Okey, cuma buka enjin kereta, bukan, nyalakan kereta, pasang aircon, duduklah, buka tingkap sikit untuk mengelakkan daripada kelemasan nanti kan. Jadi dia pun, Kamal pun baring lah dekat tempat duduk depan, tempat duduk penumpang dekat depan. Dan dia iringkan badan dia supaya muka dia menghadap ke tempat duduk pemandu. Waktu dia macam melayan-layan mata, akhirnya dia terlelap. Dalam keadaan terlelap tu, dia tak tahulah, susah nak jelaskan. Dia rasa macam dia tak lelap. Dia rasa macam dia tahu dia terlelap, tapi dia punya roh tu rasa macam boleh bergerak dan memandang keadaan sekeliling. Macam seolah-olah dia bangun, dia pandang keadaan sekeliling. Itu yang dia rasa. Dan tiba-tiba sedang dia meleka-leka pandang kiri dengan kanan, rasa macam roh dah terkeluar daripada badan, dia terpandang ke tempat duduk belakang. Dia punyalah terkejut sebab dekat tempat duduk belakang ada seorang budak perempuan. Pakai blus warna putih, rambutnya agak panjang, cuma mukanya tak nampak. Memang blur muka dia. Bukan muka blur, muka yang tak jelas. Macam itu blur lah kan. Ini muka yang tak jelas. Jadi dia pun pandanglah budak tu. Adik aku ke? Dalam pemikiran dia ni, ni adik aku ke? Bukan adik aku tak pakai blus. Adik aku pakai tudung. Tapi siapa budak perempuan ni? Waktu dia tengah memikirkan siapa budak perempuan tu pun angkat muka. Walaupun tak nampak mata, tapi boleh rasa budak perempuan tu memandang ke arah dia. Waktu tu dia punyalah gelabah, siapa pula budak ni, huru-hara, Allahu Akbar, buat macam mana tu. Jadi dia pun cuba untuk gerakkan badan, sebab dia tahu waktu tu dia tengah bermimpi, dia tengah dalam keadaan tak sedar. Dia cuba gerakkan badan, tak boleh, seolah-olah memang dia kena kunci badan dia. Ingatlah Allah Ta'ala, semua dah ingatlah ni, selawat Nabi dah ingat, banyak kali gigihlah baca. Waktu dia baca tu, benda tu seolah-olah tersenyum ke arah dia, bukan mengejek, senyum je ke arah dia, seolah-olah, walaupun tak nampak muka, nampak macam daripada gerak bahasa badan. Dan dalam keadaan kegigihan, agaknya lah Allah nak tolong kan, akhirnya dia terbangun daripada tidur dan dia tersedar dengan badan dia berpeluh-peluh. Dan pada waktu tu dia nampak muka dia ni betul-betul menghala ke tempat duduk belakang, seolah-olah memandang budak tu. Waktu tu satu bulu roma dia, bukan satu, seluruh bulu roma dia berembang-rembang. Dia rasa memang betul budak tu ada kat tempat duduk belakang. Dalam keadaan dia nak pastikan, dia nak ulur tangan sebenarnya, nak ulur tangan ni, ada ke budak perempuan kat sini. Dia waktu nak ulur tangan, tiba-tiba dia dengar dekat pintu macam ada orang ketuk. Rupanya mak bapak dia dah balik daripada makan dengan semayang. Dan bila dia buka pintu, mak bapak dia
Pelik lah tengok dia berpeluk-peluk. Kenapa ni? Dia kata cepat-cepat jalan, dah takut dan tak nak duduk di sini lama-lama. Dalam perjalanan tu dia ceritalah dekat mak dia yang dia bermimpi dengan budak tu. Mak dia cakap, oh hentian Sungai Buloh biasalah tu, sebab itu mak tak nak tinggal dalam ni seorang-seorang. Tengok awak nak tinggal, Kamal nak tinggal dalam ni, mak okey je. Tak sangka pula kena kacau. Jadi dengan kata lain, hentian Sungai Buloh tu bukan hentian yang biasa-biasa kan. Cerita yang ketiga ni dialami oleh mak dia sendiri. Pada tahun 2010, mereka semua balik ke rumah kampung atuk dia yang terletak dekat Pulau Pinang. Kalau tengok pada cerita, bukan letak dekat pulau lah, tapi letak dekat Tanah Besar. Abang pun kalau orang cakap Tanah Besar tahu kan, dekat kawasan Tanah Besar. Jadi dia kata bila sampai dekat kampung tu, dia orang memang tak bercadang nak balik hari, nak tidur rumah kampung setakat nak balik-balik hari je. Tapi dia orang bercadang nak balik selepas sembahyang Isyak, selepas makan malam sama-sama. Sebabnya rumah kampung dia orang ni memang tak berapa nak jauh dengan rumah dia. Jadi tak adalah nak tidur sangat. Dan waktu tu dia kata keadaan cuaca dekat luar memang baik je. Tengah-tengah lebih kurang habis-habis sembahyang Isyak tu, si ayah ni tanyalah dengan si mak, betul ke nak balik sembahyang lepas sembahyang Isyak, lepas makan? Dia kata mak dia kata bagilah peluang dia masak untuk mak ayah dia dulu, lepas masak untuk mak ayah kita makan sama-sama, lepas tu kita balik lah, sebab dia orang datang pagi, yang lebih kurang pukul 8, 9 dah ada rumah kampung. Jadi balik lepas Isyak tu kira cukup lah kan, kata. Bila dengar cadangan macam tu, si ayah lagilah sedap lah melepak dengan bapak mentua, macam-macam cerita lah keluar. Tembak burung, mancing. Biasalah kita kalau cerita dengan orang tua kan, macam-macam cerita kan. Yang si emak ni tadi memasak sampailah waktu maghrib. Bila habis waktu maghrib, dia pun tengok dekat kawasan sinki ada pinggan-pinggan kotor, dia pun basuhlah dekat pinggan kotor tu. Memang jadi kebiasaan dekat rumah kampung tu, lepas habis cuci pinggan, pinggan-pinggan tu akan diletakkan dekat para. Kat sini yang peliknya, lepas waktu dia dah habis basuh pinggan, letak pinggan tu kat para, tiba-tiba mak dia nampak ada sepasang mata dekat para. Mata tu memang mata manusia, cuma matanya agak berurat merah sikit dan nampak macam keletihan. Mula-mula, mata apa tu? Manusia ke? Basuh pinggan lagi ni, gigil lagi ni, tengok je mata tu. Kenapa mata siapa pula ni, budak ke? Habis basuh pinggan, letak lagi kat para. Mata tu tak hilang, ada lagi. Lepas tu basuh pinggan lagi, letak lagi kat para. Sekali tengok mata tu berubah jadi merah. Sah, ini bukan makhluk manusia, ini malam sebelah ni. Berhenti basuh pinggan, yang si mak ni tadi pergi cakap dengan mak bapak dia, mak, abah, saya nak balik dulu. Bang, jom balik. Kamal, adik, jom balik. Waktu tu si ayah macam bela-bela, bukan kita nak makan sama-sama ke? Kita dah cadang nak makan sama-sama. Tak jadi ke cakap? Tak jadi, jom balik, kata. Jadi bila dah macam tu, si mak bapak ni tadi, yang atuk dengan nenek ni rasa bela, kenapa pula tiba-tiba nak balik. Nanti ada hal dia kata. Bila dalam perjalanan, barulah mak dia cerita, mak dia nampak sepasang mata dekat rumah atuk dia. Tak tahulah mata siapa, tapi memang bukan mata manusia. Mana ada mata manusia duk terapung dekat para. Tapi sampai ke sudah, waktu ni pun atuk dengan nenek dia pun dah tak ada, dah meninggal, tak terbongkar cerita tu. Mungkinlah benda tu daripada luar ke, orang kata lia-lia punya, bukan belaan-belaan kan. Tapi itulah dia kata pengalaman nampak mata. Dan cerita yang terakhirnya ada cerita bapak dia pula. Bapak ni, kes ni berlaku pada tahun 2010. Waktu tu dia kata bapak dia kerja shift kat kilang. Shift pula ada shift siang, ada shift malam. Kalau shift malam tu selalunya balik pukul 12. Start pukul 3, balik pukul 12. Kalau kena OT, balik pukul 2. Nak jadi cerita pada hari kejadian, dia kena balik pukul 2 sebab kena buat OT. Maklumlah, barang-barang kat kilang tu banyak yang nak dikerjakan. Jadi selepas pukul 2 barulah bapak dia balik daripada kilang. Waktu tu dia melalui satu jalan, yang mana jalan tu akan melalui kawasan Sungai Bakar. Kalau tak silap abang lah kan, Sungai Bakar. Jadi bapak dia ni bawa motor pukul 2 pagi ni, seorang-seorang je dekat highway tu. Tiba-tiba daripada jauh dah nampak seorang perempuan baju putih, rambut panjang, pegang payung. Memang bukan manusia. Memang dah tak payahlah nak kata, siapa ya? Tak payah. Memang kita terus tuju, ini bukan manusia. Jadi bapak dia ni slowkanlah, motor tu jangan rasa macam laju sangat kan, rasa macam nak melintasi benda tu, rasa nak kumpul kekuatan lah. Bila dia dah dekat dengan benda tu, dah yakin benda tu memang tak ke mana-mana, duduk kat tepi jalan tu aja, dekat kawasan Sungai Bakar tu, bapak dia pun terus pecut, zoom, perahlah motor,
perah minyak. Motor pun laju. Bila dalam keadaan motor laju tu, rasa lega lah. Bapak dia rasa lega. Sebab memang tahu benda tu duduk tepi jalan hanya untuk mengacau, dia kata. Asyik baik dan melepasi tanpa terjadi apa-apa. Tapi sesuatu yang sebaliknya berlaku. Waktu tengah laju-laju ni, bapak dia paling belakang, tujuannya nak tengok benda tu ada lagi ke tidak dekat belakang duduk tepi jalan pegang payung. Bila dia tengok belakang, benda tu dah tak ada. Bapak dia pun paling ke depan semula. Waktu bapak dia paling ke depan, benda tu betul-betul melintas depan motor yang menyebabkan bapak dia ni terlanggar payung makhluk tu sampai payung makhluk tu tercempak dan bapak dia hampir kemalangan. Tapi dia kata yang pelik, dia memang rasa payung tu bukan payung kabus-kabus ke cahaya-cahaya ke tak, memang payung betul. Bunyi kerak dia kata payung tu, dan benda tu hilang lah. Payung tu pun hilang, cuma dia sempat langgar payung tu. Wah, dia kata mujur lah tak aksiden. Dia pun perah lah minyak, perah dalam kepala teringat lah, ya Allah, janganlah benda tu ikutnya, janganlah benda tu ikutnya. Waktu dia tengah terfikir-fikir tu, kenapa pula tak sampai-sampai ni, dia kata ni patutnya highway ni dah sampai lah dekat stesen minyak yang kat depan ni, kenapa tak sampai-sampai lagi. Oh, makin dia perah, makin perah. Rupanya motor dia yang tadinya tadi 100 km sejam dah tinggal 30 km sejam. Rasa macam jalan kaki lah. Wow, berjoging-joging macam tu lajunya. Baru bapak dia perasan, la ilaha illallah, ada benda yang menumpang rupanya. Sempat juga bapak dia tengok dekat side mirror kan, siapa pula yang duduk belakang aku ni, janganlah dia peluk. Dalam hati Allahu Akbar tu tak berhentilah. Tolonglah cepatlah sampai dekat stesen minyak yang kat depan ni. Akhirnya sampai dekat stesen minyak depan. Bila sampai dekat stesen minyak tu, cepat-cepat bapak dia turun. Bapak dia cakaplah dengan motor dia. Dia tak nampak apa yang ada dekat motor. Hei makhluk yang ada dekat motor, aku dah tumpangkan kau sampai ke sini, turun. Sebelum aku azan nanti kau terbakar. Bapak dia cakap macam tu. Dah tak ada idea lain macam mana nak buat. Mengikhtiar sendirilah. Lepas tu agak-agak dah 3-4 kali cakap, bapak dia pun start motor, perah minyak lancar. Dengan kata lain, yang memang sepanjang perjalanan tadi bapak dia ada benda yang tumpang. Bila sampai kat rumah, gigil dulu, ambil air, minum dulu. Sampai kat rumah, minum dulu, tenangkan diri, cerita kat bini dia. Dah pula bini pula orang takut. Kawasan ni dekat kawasan Sungai Bakar. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Yang pertama, abang nak ucapkan selamat pengantin. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Abdul Rahman dan juga Ira Izzati, yang mana perkahwinan mereka jatuh pada 2 hari bulan 2, 4 tahun yang lepas. Jadi dengan ucapan semoga kekal bahagia hingga ke syurga, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa aman bahagia. Amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun perkahwinan buat anda berdua. Ucapannya seterusnya daripada salah seorang ahli keluarga JSPL Klan, iaitu Akhiran Hassan. Dia mohon doa daripada semua. Dia baru je kemalangan pada 28 hari bulan 1 hari itu dan dah pun di operation. Jadi dia mohon doa daripada kita semua, semoga cepatlah dia sembuh seperti sedia kala nak meneruskan mencari rezeki. Marilah kita sama-sama berdoa buat Akhiran Hassan, semoga cepat sembuh. Yang ketiga juga datangnya daripada salah seorang ahli keluarga besar JSPL Klan, iaitu Puan Salawati. Dia mohon kita doakan dia semua, mohon sangat-sangat, sebab dia baru diberitahu yang dia terkena penyakit kanser tahap 3, breast cancer tahap 3. Jomlah kita sama-sama berdoa. Semoga Puan Salawati cepat sembuh seperti sedia kala dan hilanglah penyakit tu, diangkatlah daripada badan dia supaya dia sihat seperti sedia kala. Kita doakan semoga Puan Salawati cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada Bondelia. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya, iaitu Muhammad Danish Haikal, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 2 genap umur 14 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan baru-baru ni abang dapat komen daripada salah seorang ahli keluarga besar JSPL. Dia tanya, perapan sate bang jual lagi ke tidak?
masih lagi jual. Meh lah rasa perapan sate yang mak bapak abang punya resepi. Sambil tu pula abang ada jual sambal lara. Sambal tu selalunya hit orang gunakan untuk bulan Ramadan, buat sambal makan waktu sahur. Bolehlah cuba. Dan pada masa yang sama juga ada coklat moist kan, buat rasa manis-manis tekak. Jadi link-linknya abang sediakan di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam hari Jumaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.